So kalau awak tengok gambar dekat sini adalah gambar berkaitan dengan roller coaster. Roller coaster. Okey, roller coaster ni bila berada dekat tempat tinggi, dia ada tenaga apa? Bukan roller coaster je lah. Semua objek kalau dia ada di tempat tinggi, maksudnya dia ada tenaga apa? Okey. Bila objek tu bergerak, dia ada tenaga apa? Jadi kita akan tengok dari segi tenaga kat situ. Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey. Okay, tenaga keupayaan graviti. Okey, cikgu minta Aisyah baca. Okey, tenaga keupayaan graviti tu. Tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Okey, so semua objek kalau dia daripada permukaan bumi tu dia ada ketinggian, means dia tak stabil, dia berupaya untuk jatuh. Dia ada satu ketinggian. Kita sendiri pun, cikgu sekarang kat tingkat 2, rumah cikgu ada 2 tingkat. Cikgu kat tingkat 2, jadi bila-bila kalau gempa bumi ke apa, cikgu akan jatuh. Kalau tak gempa bumi pula, tiba-tiba cikgu tergelincir daripada tangga tu, cikgu akan jatuh. Na'udzubillah lah kan. Maksudnya, bila ada objek tu berada pada ketinggian tertentu, dia memiliki suatu tenaga yang kita panggil tenaga keupayaan graviti. Keupayaan ni maksudnya dia berupaya untuk kembali ke keadaan asal iaitu ke permukaan bumi. Okey, disebabkan tarikan graviti bumi. Sebab graviti bumi sentiasa tarik pergi ke pusat bumi. Kita hanya boleh sampai kat permukaan lah. Boleh je kalau kita masuk jatuh ke dalam lubang, kalau ada lubang kan. Itu maksudnya kita ditarik masuk ke permukaan bumi oleh graviti. Okey, daya tarikan graviti bumi. So, keupayaan ni tenaga yang tidak stabil. Okey, macam tukul ni lah. Okey, dia ada pada ketinggian tertentu. Okey, seterusnya. Okey, kita minta Alex baca. Okey, Alex. Baca Alex. Alex tak boleh open mic Ashna. Okey, Ashna baca. Tenaga keupayaan graviti mgh. M ialah jisim objek dalam unit kg. G ialah pecutan graviti dalam unit ms-2. H ialah ketinggian dalam unit m. M meter. Okay. Meter sebab ketinggian sama panjang. Maksudnya kalau nak ukur tinggi kita guna pembaris meter. Sama jugalah dengan panjang ke apa kan, kita guna pembaris meter. So unit dia meter. Dan graviti ada G ni adalah pecutan graviti. Okay, M jisim, unit dia kg. Kan cikgu dah terangkan sebelum ni. Untuk kuantiti fizik dia kena ada simbol. Jadi simbol jisim M. Simbol pecutan graviti G kecil. Simbol ketinggian H, height. Okay, height. So MGH. Ingat formula ni, MGH. Sebab nanti soalan kuisis banyak pengiraan. Okay, hubungan antara kerja dan tenaga keupayaan graviti, cikgu minta Wang Jinyao boleh baca? Wang Jinyao. Okay, Wang Jinyao baca. Okay, tak boleh. Husnina. Okay, Husnina baca. Raja menunjukkan objek yang berjisim meter diangkat setinggi H. Jisim M. Okay, jisim simbol dia M. M. Bukan meter, M. Setinggi H secara menegak dari permukaan bumi. Kerja yang dilakukan daya darab sesaran pada arah daya sama dengan berat darab tinggi diangkat M darab G darab sama dengan MGH. Oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Semalam kita belajar pasal kerja kan. Kerja ialah daya
Okay, daya, darab, jarak. Daya kat situ kita fokuskan kepada berat. Okay, sebab kita bergerak secara menegak. Jadi faktor graviti, percutan graviti tu mempengaruhi daya kita, iaitu berat lah. So semua objek yang untuk kita gerakkan objek tu secara menegak, daya adalah daya graviti. So jisim kena daratkan dengan percutan graviti. Kita panggil berat. Okay, kemudian kita daratkan dengan H, iaitu sesaran lah. Semalam awak belajar W, okay. Okay, semalam awak belajar work ialah apa? Force, darat, distance kan? Jadi daya dekat sini berat iaitu mg. Okay, S dekat sini ialah H. So sebab itulah dapat mgh. So kerja ialah tenaga keupayaan graviti. Kerja yang dilakukan adalah dalam bentuk tenaga keupayaan graviti. So ingat. Faham ke tak faham? Faham. Okay, good. Seterusnya kita pergi kepada inilah dia punya persamaan dia. Tenaga keupayaan graviti kat situ adalah kerja yang dilakukan. Sebab unit dia sama, ni joule, yang ni pun unit di joule. So kerja dia adalah mgh. Asal dia daya, darat, jarak. Okay, sebab daya ni mg dan jarak kat sini melibatkan height. H. Okay. Kemudian contoh masalah numerical. Okey, kita ada satu soalan kat sini. Okey, sebuah lift, kita ada lift dekat KLCC ni angkat, maksudnya melibatkan satu ketinggian lah. Mengangkat beban. So beban mestilah ada jisim dan daratkan. Mengangkat mestilah melibatkan gerakan menegak. Jadi dia akan ada G kat situ. Okay, so jisim darat dengan G kita dapat berat. Okay, daratkan dengan H dapat tenaga keupayaan graviti lah. Okay, berapa kerja yang dilakukan? Okay, kerja yang dilakukan berapa? Tu, kerja semalam awak belajar daya, darab, jarak. Betul? So daya dekat situ mg. Berat dia. So daratkan dengan jarak iaitu ketinggian. Okay. Dan M berapa M? Ni M. Kena simbolkan dia. Okay, yang ini 30 meter S, iaitu sama dengan H lah, height juga. Okay, so kat sini cuma dia tak bagi G. Jadi awak kena tahu G tu nilai dia 10. Percutan graviti nilai dia 10. Kita kat atas ni dia bagi G. Dia tak bagi nilai G lagi kan? Okay, 10 berapakah kerja yang dilakukan? Jadi berapa? Tengok sini. Kita guna formula kerja ialah daya, darat, jarak yang semalam kita belajar. Kemudian kita tukarlah daya tu adalah jisim iaitu berat lah. Daya ialah berat. Daya F ialah berat. Berat ialah jisim. Okay, jisim. Cikgu tak tulis macam ni takut ada yang tak faham. Okay, berat ialah jisim. Semalam kan kita dah belajar kan. Okay, darat, graviti. Iaitu jisim simbol dia M, graviti simbol dia G. Masukkanlah M ialah 1500, G ialah 10 ms negatif 2 sebab percutan. Jadi dia ada ms negatif 2. Cikgu kalau nak masuk, kalau tak masuk tak apa ke? Tak apa. Tapi janji unit dia tu mesti unit SI lah. kg, meter, second unit untuk saat, meter unit untuk panjang. Mesti unit SI, bukan sentimeter, bukan unit gram ke, mesti unit SI. Lepas tu ini daya, iaitu M darat G. Lepas tu awak darat sesaran iaitu height lah. Height, H ni sesaran lah. Okay, kemudian awak dapatlah kerja dalam unit joule. Okay, faham ke tak sampai situ? Faham tak? Faham. Okay, good. Soalan kedua B, berapa tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter tadi, ketinggian yang sama, berapa tenaga keupayaan? So kita tahu semua tenaga keupayaan graviti itu adalah kerja yang dilakukan. So awak samakan terus pun tak apa. Kalau awak nak rajin, awak nak buat lagi sekali formula dia, mgh, tenaga keupayaan graviti adalah mgh.
So masukkan nilai. Okey. Dan C, C soalan dia apa? Apakah hubung kait ataupun persamaan antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift tadi? Sama. Okey? Dia adalah sama. Kerja yang dilakukan oleh lift tu sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai, yang dimiliki oleh lift. Okey. Kuasa. Semalam kita belajar formula kuasa ni. Kerja bagi dengan masa. Kena ada masa. Okey. So dia ada bagi tahu tak berapa masa. Ni kat sini. Berapa kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban berjisim 1500 kg ni setinggi 30 meter tadi tu, dia bagi masa dia ni 0.5 minit. So minit kena tukar kepada saat. Okey, tengok macam mana. Okey, ni. So kita dah ada kerja tadi, kerja kita adalah sebanyak 450,000 joule, and then kita tukarkan 0.5 minit iaitu 30 saat. Kan mesti dalam unit saat, mesti. Supaya kita dapat watt ni. Okay. So dapatlah 30 saat sebab setengah minit. Kemudian ada 30. Bila 30 maksudnya kilo. So 15,000 watt adalah sama dengan 15 kilowatt. Okay, boleh faham? Okay, cikgu laju sangat ke? Tak apa, cikgu rekod ni nanti awak boleh tengok bila-bila. Okay, tenaga keupayaan ada dua. Yang pertama tadi tenaga keupayaan graviti. Okay, yang ini tenaga keupayaan kenyal. Okay, tenaga keupayaan kenyal saya minta Adila baca. Okay, Adila. Gambar menunjukkan peringkat dawai kokot stapler diisi. Terdapat satu spring yang diregangkan dan kemudian dilepaskan. Daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Maksudnya tenaga keupayaan kenyal ni dimiliki oleh objek-objek yang bersifat kenyal. Antaranya spring. Lagi? Selain spring, apa lagi awak tahu objek-objek yang bersifat kenyal? Getah, sponge, betul? Okay, ni maksudnya bila diregangkan, dia boleh kembali ke bentuk asal. Kalau kita kompreskan, kita mampatkan pun dia boleh kembali ke bentuk asal. Maksudnya dia berupaya untuk kembali ke keadaan kestabilan. Sebab keupayaan ni tenaga yang tak stabil. So dia berupaya kembali ke keadaan yang stabil. Macam tadi tenaga keupayaan graviti, kalau kita berada di tempat tinggi, kita tak stabil. Bila-bila kita akan jatuh. Maksudnya ke keadaan kestabilan. Sama juga dengan tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh bahan-bahan yang bersifat kenyal ni. So bila awak mampatkan ke regangkan, dia tak stabil. Bila-bila dia akan berupaya untuk kembali ke keadaan kestabilan, keadaan asalan dia. Okay. Okay. Ini pula tenaga keupayaan kenyal. Okay, ni saya minta Nadira Akila baca. Nadira Akila. Nadira Akila ada tak? Okay. Kalau Nadira tak ada, Izikri. Okay, Izikri baca. Tenaga keupayaan kenyal. Spring yang dimampatkan atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk menampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sasaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, lagi baca yang bawah. Tenaga keupayaan kenyal 1/2 Fx. F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. X ialah sasaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Okey, terima kasih. Okey, kenapa dia setengah? Sebab dia berasal daripada graf. Bila kita buat eksperimen menggunakan bahan kenyal, spring ke getah, kita akan plotkan graf F melawan X. Dan
Okay, dan semua objek yang bersifat kenyal ni selagi dia selagi dia tidak melebihi had kekenyalan. Sebab kadang-kadang kalau getah tu ataupun spring tu kita bubul, letak daya banyak-banyak, kita tarik sampai melebihi had kenyal dia, nanti dia tak boleh nak kembali ke keadaan asal dia. So maksudnya selagi dia boleh kembali ke keadaan asal dia, kalau keadaan asal dia katakan 10 cm, kita letaklah beban banyak mana pun dia boleh kembali ke keadaan asal di 10 cm, maksudnya dia akan garis lurus di punya graf dia tu. Okey, garis lurus. Jadi kita boleh dapat tenaga keupayaan kenyal iaitu dengan mengira luas bentuk segitiga ni. Okey, segitiga kan cara nak kira luas segitiga ni kan setengah darab tinggi iaitu F, darab lebar iaitu X. Okey, jadi setengah Fx. Sebab tu tenaga keupayaan kenyal kita perolehnya daripada graf sebenarnya. Semua saintis fizik ni dia akan buat eksperimen, jadi dia plotkan graf dan dia dapat graf macam ni, dan luas di bawah graf iaitu bentuk segitiga ni dia akan dapat tenaga keupayaan kenyal. Sebab tu formula dia dapat macam ni. Okey, jadi kita tahu F tu daya, unit dia Newton, dan X tu sesaran, sama ada pemanjangan, bila awak tarik bahan kenyal tu panjang dia berapa daripada panjang asal tu kita tolak lah. Panjang akhir tolak panjang awal dapat berapa pemanjangan. Ataupun pemampatan, okey. Kita tolak, so kita dapatlah berapa dia punya sesaran dalam unit meter. Kita boleh ukur guna pembaris. Okey. Seterusnya, hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Okay, ni yang saya cakap tadi, luas di bawah graf tu. Okay, benda ni akan belajar balik masa tingkatan 5 fizik, kalau ambil fizik aliran sains. Okay, ni saya minta Mitran baca. Mitran boleh baca tak? Mitran boleh baca tak? Tak boleh. Lemidin boleh baca? Ada cikgu. Okay, baca. Katakan suatu spring direnggangkan sebanyak Sm dengan daya Fn, maka nilai daya pada spring berubah dari 0n ke Fn. Untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan persamaan luas di bawah graf X. Tenaga Okey, betul. Teruskan. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan, sama dengan luas di bawah graf, sama dengan 1/2 Fx. Okey. Nanti boleh lukis graf ni lah dekat awak punya buku nota. Okey. So sama je macam tadi. Maksudnya bila awak tarik, bila awak tambah beban berapa? Okey, katakan awak tambah 1 Newton. So pemanjangan dia, kita plotkan pemanjangan dia katakan 0.02 meter. Okey. Lepas tu awak plot lagi. Setiap kali awak tambah beban, tambah daya, dia akan memanjang. Sebab tu dapat graf garis lurus tu. Dan luas di bawah graf adalah kerja ataupun tenaga keupayaan tu lah. Ni formula dia. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Half sebab bentuk segitiga. Bentuk segitiga, luas segitiga setengah setengah darab tinggi, darab lebar. Okey, ni. Okey. Inilah dia punya graf tu, luas di bawah graf. Okey, luas segitiga, luas di bawah graf. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Okey, panjang asal bagi spring S. Okey, spring S tu dia punya panjang asal dia ni 20 cm. Okey. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton. Ni. Kita letaklah apa beban. Okey. Beban tu daya berat lah, daya graviti ataupun berat. Okey, 20 Newton. Dia pun akan memampat dan memendek menjadi 12 cm. Okey. Jadi panjang baru 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S tu. Okay, apabila spring itu dimampatkan. So first step, awak kena cari jarak mampatan.
So ambil panjang asal iaitu nilai yang panjang tolak nilai yang pendek. Okey, dia mesti nilai positif lah. So tak kisahlah kalau pemanjangan pun sama. Ambil yang panjang tolak yang pendek. Yang panjang 20 cm tolak yang pendek 12 cm, awak dapat jarak X tu ialah 8 cm and then tukar kepada meter. Sebab kita mesti nak dapat joule. Joule mesti unit SI. Okay. Kemudian guna je formula setengah Fx untuk tenaga keupayaan kenyal. Masukkan F iaitu daya kita tadi 20 Newton ni. Okay. Dan masukkan jarak mampatan 0.08 meter. Kita dapatlah tenaga keupayaan yang dimiliki, tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring S tu sebanyak 0.8 joule. Okey, boleh faham? Semua berdasarkan gambar, berdasarkan info yang diberikan. Kemudian kita ambil formula yang terlibat dan kita boleh dapat nilai dia. Okey. Tenaga keupayaan settle. Kita dah belajar 2 tenaga keupayaan hari ni, betul? Betul pelajar? Okey, kita pergi kepada satu lagi jenis tenaga iaitu tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik ni apa? Okey, saya minta medium dah. Okey, hari ni baru masuk. Okey, Darshan tak boleh on mic. Siapa lagi yang boleh on mic ni? Hari ni lah. Okey, hari ni baca. Awak baru masuk, tak apalah, awak boleh on mic. Okey, hari ni baca je. Hari ni kan baru masuk. Okey, cuba baca hari ni. Hari ni? Tak apalah. Okey, saya baca. Tenaga kinetik ialah setengah mv square. M tu mesti G sim. Simbol untuk G sim. Bila ada rumus, setiap simbol ni membawa erti kuantiti fizik, bukan unit. Okey, unit datang selepas nilai, katakan 5 meter. 5 kan? 5 meter. Meter ni unit lah. Faham tak? Kalau macam tenaga keupayaan ke apa benda tu, tu adalah M dan V apa semua tu adalah simbol kuantiti fizik. Macam M, simbol untuk GSIM. Sebab dalam bahasa Inggeris, GSIM kita panggil mass. So mass, GSIM. Unit, kg. Okay, V, velocity. Velocity in English is we call velocity. That is why the symbol is V, small v. Okay, dan unit untuk velocity adalah ms negatif 1, hal laju. Semua objek bergerak, dia mestilah ada hal laju. Sekarang ni awak duduk, awak ada tak hal laju? Tak ada kan? Sebab tu dia kata semua objek yang bergerak ada tenaga kinetik. Macam kipas, kipas pun bergerak. Okay, roller coaster semua tu. Okay, so kita tengok contoh soalan. Apabila sebuah kereta api, okay, kereta api ni dia mesti bagi jisim. So kita simbolkan jisim dia. M tu mass lah, simbol untuk jisim. Bergerak dengan hal laju 360 km per jam, maksudnya velocity V. Kita simbolkan, setiap tahap kita simbolkan. Kemudian dia nak tenaga kinetik. So ni formula tenaga kinetik. Kita tahu formula dia. Okay, first step, untuk dapatkan unit joule, cikgu dah kata mesti unit SI. Yang ini bukan unit SI. So kena tukar. Yang ni kilogram. Kilogram memang unit SI. Okay, kilometer joule ni bukan. Kita kena tukar kepada meter, kita kena tukar kepada saat. Macam mana nak tukar? Okay, so 360 km maksud dia 360 km per jam dalam masa 1 jam. 1 jam. 1 jam ialah 60 minit. 60 minit ada darat dengan 60 saat. So awak akan dapat 3,600 saat. 1 darat 60 minit darat 60 saat. Okay, ni minit. Okay, ni saat. Okay, ni minit. Minit. Okay, jadi sebab tu awak dapat 3,600 saat. Kemudian 360 ni 360 kilo tu ialah 10
Maksudnya kena darab dengan 1000. Dapatlah meter. Okay. Sebab 1 kilo adalah 1000. Okay. So dapat dah tukar, barulah awak dapat nilai dia dalam unit ms negatif 1, meter saat negatif 1. 100 meter dalam masa 1 saat. Ni maksud dia. 100 meter dalam masa 1 saat. Okey. Barulah awak masuk M, jisim 500 kg. Ni. Okey, dan velocity yang dalam unit ms negatif 1 tadi ni. Awak masuk kat sini. Jangan lupa kuasa 2. Selalu pelajar yang ambil sains tulen pun dia lupa nak kuasa 2. Okey. Masa ajar fizik tingkatan 5, formula tenaga kinetik ni dia tak akan ulang tau. Awak sendiri kalaulah kata lepas ni awak ambil aliran sains, Argentum, ambil account science pun kan, awak kena ingat formula ni. Kalau tenaga kinetik je half mv square, setengah darab m darab v kuasa 2. Okay. So dapatlah dia punya tenaga kinetik kereta api tu. Sangatlah banyak tenaga kinetik sebab dia punya berat, dia punya jisim pun banyak. Kan? Okay. Seterusnya kita bagi contoh 2. Okay. Ada satu bola keluli, dia bagi jisim, so kita labelkan, kita simbolkan sebagai M. Lepas tu dia bagi tenaga kinetik dia. Kemudian dia nak hal laju pula. Okay, so kita guna, kita masukkanlah formula dulu. Formula. Lepas tu masukkan nilai tenaga kinetik yang diberikan. 3.6 ni. Okay, 3.6 joule. Kemudian jisim kita masukkan 0.2 kg. Kemudian kita nak cari hal laju. Okay, hal laju, and then kita kuasakan 2 hal laju tu, punca kuasa 2, so kita dapatlah 6. Masukkan nilai satu-satu. Okay, yang ni sebab dia boleh cancel jadi 0.1. Okay, 0.2 bagi 2 adalah 0.1. So dapatlah square root kan. Okay, contoh ketiga. Elektron. Okay, dia suruh hitung tenaga kinetik elektron, iaitu charge negatif. Okay, jisim elektron dia bagi 9 darab 10 kuasa negatif 31. Wow, awak pandai tekan kalkulator tak kuasa negatif ni? Okay, kemudian dia punya hal laju. So yang ni M, simbolkan dulu. Okay, hal laju simbolkan dulu V. Lepas tu guna formula tenaga kinetik ialah half mv square. Masukkan jisim elektron. Masukkan hal laju elektron. Jangan lupa kuasa 2 dia dan dapatlah unit joule. Sekiranya unit jisim dan unit hal laju ni unit SI. Baru dapat unit joule. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip keabadian tenaga. Okey, faham setakat ni awak belajar awak belajar tenaga keupayaan, graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik. Faham ke tak faham? Faham. Okay, good. Kita pergi kepada topik yang terakhir untuk bab 7, iaitu prinsip keabadian tenaga. Okay, prinsip keabadian tenaga cakap apa? Saya minta Syam baca. Prinsip Syam ada? keabadian tenaga. Okay. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okay, so dekat gambar ni dia bagi bandul ringkas. Kalau awak tengok bandul ni dia sentiasa up. Maksudnya tenaganya berpindah. Okay, tenaga berpindah sampailah ujung ni nanti dia akan naik. Lepas tu nanti berpindah, ujung ni pula naik. Dia tak berhenti sebab ada mematuhi prinsip keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta. Kita tak mencipta, kita tak boleh cipta tenaga. Tenaga tu ada daripada bahan-bahan. Contoh api ada tenaga haba, objek yang bergerak ada tenaga kinetik. Kita tak cipta tapi memang dah ada dalam bahan-bahan dalam objek tersebut. Okey, dan dia hanya berubah bentuk. Okey.
Seterusnya kita pergi kepada tenaga yang berguna. Okay, tenaga yang berguna saya minta Aish baca lagi sekali. Tenaga yang berguna. Yang berguna ialah tenaga dalam bentuk yang mudah diubah kepada bentuk yang lain untuk melakukan kerja. Contohnya, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api fosil adalah tenaga yang berguna kerana tenaga kimia mudah ditukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya melalui pembakaran cahaya api fosil, bahan api fosil. Ya, yang kita nak guna daripada tenaga kimia tersebut ialah tenaga haba dia dan tenaga cahaya dia. Maksudnya kalau kita nak masak nasi kan, nak masak guna gas, dapur gas. So gas tu tenaga kimia. Okay? So kita buat pembakaran, kita dapat tenaga haba dia. Haba tu yang kita nak guna, cahaya tu kita tak nak guna pun untuk masak. Sebab tu sekarang kita dah ada sejenis dapur ruhan, dapur daripada elektromagnet punya konsep. Dia tak ada pun api tu. Dia ada macam coil tu menyala. Tapi menyala dia pun dim malap je, tapi dia haba, dia panas. Yang penting haba tu macam microwave. Microwave ada tenaga haba. So haba tu kita guna untuk masak. So kita tengok tenaga apa yang kita nak untuk guna untuk kita punya kegunaan lah. Okay. Dia boleh diubah bentuk untuk melakukan kerja je. Okay. Ini ladung bandul. Ladung ni bola ni lah. Bandul adalah satu sistem ladung campur tali dan berayun. Itu bandul, sistem bandul, benda yang berayun. Apa saja benda yang berayun kita namakan sistem bandul. Ladung ni bola ni, nama bola ladung. Okay. So bila kita tarik bola ladung ni, okay, sistem bandul ni kita tarik pada ketinggian tertentu. So dia ada tenaga apa? Bila dia berada pada ketinggian tertentu, dia ada tenaga apa belajar? Tadi awak belajar tenaga apa? Tenaga kinetik ke tenaga keupayaan graviti? Ya? Sorry respon? Tenaga? Ya Allah, tak ada pula belajar nak respon. Tadi bukan main lagi, suruh baca ada je. Ashna, tenaga apa? Hello, ada ke tak ada ni? Apa cikgu tak dengar? Tak dengar. Okey, bila bola ladung ni diangkat pada ketinggian H, ketinggian yang tertentu, dia ada tenaga apa? Tenaga apa di sini? Keupayaan graviti. Yeah, very good. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey. Kemudian bila dilepaskan bola ladung tersebut, bandul tersebut, dia akan start berayun. So dia bergerak. So bila bergerak dia ada tenaga apa? Izikri. Dia ada tenaga apa? Bila dilepaskan dia bergerak, jadi dia ada tenaga apa? Bergerak je tenaga apa? Izikri. Tenaga apa? Izikri. Bergerak. So tenaga apa? Tenaga keupayaan ke tenaga kinetik? Objek yang bergerak ada tenaga apa? Kinetik. Tenaga kinetik. So ada dua jenis tenaga je. Okay, lepas tu dia pun berayun sampai ke atas, ketinggian dia makin bertambah. Tadi dekat Y ni dia punya ketinggian dia kosong. So dia tak ada tenaga keupayaan graviti kat sini. Dia hanya ada tenaga kinetik, tapi tenaga kinetik yang maksimum. Sebab dia punya ketinggian dia kosong dekat Y ni. Tapi sekarang ni dia mula naik. Jadi ketinggian dia makin bertambah. Okay. Dan bila ketinggian makin bertambah, tenaga kinetik dia berkurang. Sebab dia bertukar, dia berubah bentuk. Bila ketinggian dia bertambah, tenaga kinetik halaju dia berkurang. Bila halaju berkurang, dia punya tenaga kinetik pun berkurang. Okay? V, halaju berkurang, ketinggian bertambah. So tenaga pun berkurang lah. Kalau halaju dia akan mempengaruhi tenaga kinetik. So tenaga kinetik berkurang. Ketinggian akan mempengaruhi tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan akan bertambah. Nampak tak dia berubah bentuk tu? Okay?
Seterusnya kita pergi ni penerangan dia. Keadaan ladung bandul. Perubahan bentuk tenaga bandul antara tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Okey, pada kedudukan X. Okey, kat sini. Kedudukan X. So, saya padan lagi sekali. Okey, kita tengok satu persatu. Mula-mula kita tengok dekat X. Okey, apa berlaku dekat X? Okey, dekat X, pada kedudukan X, kita ada tenaga keupayaan graviti yang maksimum sebab masa tu bola itu berada pada ketinggian yang maksimum. Jadi tenaga keupayaan graviti pun maksimum lah nilai dia. Dan dia tak bergerak. Masa kedudukan X ni, bola ni tak bergerak. So hal laju kosong. Bila hal laju kosong, tenaga kinetik pun kosong. Okey, faham? Tapi H maksimum. Jadi tenaga keupayaan graviti maksimum. Baik. Dari kedudukan X ke Y, okey, masa dia berubah tu. Okey, masa dia berubah tu daripada X ke Y, ketinggian dia makin berkurang, hal laju dia makin bertambah. Bila ketinggian berkurang, bila ketinggian berkurang, tenaga keupayaan graviti pun berkurang sebab ketinggian semakin berkurang. Tapi tenaga kinetik semakin bertambah sebab dia kelajuan dia bertambah. Bila dia tenaga keupayaan graviti berkurang, dia akan convert kepada tenaga kinetik. Faham tak? Okey, kemudian pada kedudukan Y. Okey, pada kedudukan Y ni, H ataupun ketinggian dia kosong. Bila ketinggian dia kosong, ni. Okey, bila ketinggian dia minimum ataupun kosong, tenaga keupayaan graviti dia pun minimum sebab ketinggian dia minimum. Dan masa tu dia bertukar kepada tenaga kinetik yang maksimum. Kelajuan dia pun bertambah dengan maksimum masa kedudukan Y. Okey, dari Y ke Z dia mula naik. Jadi bila dia mula naik, ketinggian dia makin bertambah. Bila ketinggian makin bertambah, tenaga keupayaan graviti pun bertambah. Dan hal laju dia slow. Dia akan makin berkurang kelajuan. Jadi tenaga kinetik pun berkurang. Itulah maksud dia. Dan sama jugalah kalau dia patah balik. Yang penting, ketinggian akan mempengaruhi keupayaan graviti. Kalau ketinggian bertambah, keupayaan graviti bertambah. Okey, hal laju akan mempengaruhi tenaga kinetik. Okey, kalau kelajuan bertambah, tenaga kinetik pun bertambah. Faham tak konsep dia tu? Faham ke tak? Faham tak? Okey, seterusnya kita tengok spring pula. Okey, spring pun sama. Okey, daripada, okey, ni keadaan asal dia. Keadaan keseimbangan. Okey, keadaan keseimbangan adalah pada kedudukan Y. Okey, bila ditarik ke X. Okey, yang pertama, dia akan ditarik. Dia pergi kat mana dulu? Okey, kita baca. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal maksimum. Spring paling teregang. Maksudnya sesaran paling maksimum lah yang dia boleh tarik. Kedudukan X. Ni. Awak tarik beban tu ke bawah. Maksimum dia tu dah tak boleh tarik dah. Jadi waktu dekat X ni, tenaga keupayaan kenyal dia maksimum sebab sesaran X ni maksimum. Okay, sesaran pemanjangan X tu maksimum. Jadi tenaga keupayaan kenyal dia maksimum. Okay. Tenaga kinetik so dia tak bergerak masa tu. Masa dekat sini ni, dekat X ni dia tak bergerak. So tenaga kinetik dia kosong lah. Sebab hal laju dia tak ada. Okay. Lepas tu, dari kedudukan X ke Y. Kedudukan X nak pergi ke Y. Okay. So dia ada gerak kan. Bila X nak pergi ke Y, dia bergerak. Jadi dia ada hal laju. Hal laju dia makin bertambah. Jadi tenaga kinetik dia pun bertambah. Tapi sesaran dia berkurang. Jadi tenaga keupayaan dia pun berkurang. Berkurang lah sebab ini sesaran makin bertambah kalau macam ni. Dia bergerak daripada Y ke X tu sesaran makin bertambah. X dia bertambah. So tenaga keupayaan dia pun bertambah. Faham tak konsep dia tu? Okey. Tenaga keupayaan kenyal berkurang sebab dia kurang teregang. Okey, tenaga kinetik bertambah sebab kelajuan spring bertambah. Okey, pada kedudukan Y,
Kedudukan Y itu spring dalam keadaan keseimbangan, dia tak terregang. Jadi tenaga keupayaan dia minimum ataupun sifar. Dan tenaga kinetik waktu tu maksimum. Okay, sebab kalau tenaga keupayaan kenyal minimum, tenaga kinetik mesti maksimum. Dia mesti bertentangan. Okay. Dari kedudukan Y ke Z. Okay, kedudukan Y. Sini. Pergi ke Z. Jadi dia dalam keadaan memampat. So bila memampat, tenaga keupayaan kenyal dia bertambah. Okay. Dia memampat. Yang tadi ni meregang kedudukan X ni. Dia meregang sangat. Ni pada kedudukan Z ni dia memampat. Dia tak stabil lah. Okay. Dia berupaya untuk kembali ke keadaan keseimbangan. So dia ada tenaga keupayaan yang maksimum masa dekat Z ni. Z dan X lah dua-dua. Okay, lepas tu bila dilepaskan, dia akan bertukar sedikit demi sedikit kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik maksudnya hal laju dia makin bertambah. So pada kedudukan Y, tenaga kinetik dia maksimum sebab dia dalam keadaan keseimbangan. Dan tenaga keupayaan kenyal dia kosong. Okay, sama je untuk yang lain. So boleh baca sendiri. Okay. Saya nak tanya satu soalan kehebat . Okay. Saya nak tanya satu soalan kehebat . Sekejap. Okay. Satu soalan kehebat saya nak tanya. Kalau spring ni dia dekat tengah-tengah. Antara Y dengan X dekat sini. Tengah-tengah. Antara ni. So beban ni kita tarik sampai dekat tengah-tengah antara Y dengan X. Maksudnya dia ada tenaga apa? Adila. Adila ada? Ada tak Adila? Ada ke tak ada budak-budak ni? Ada cikgu. Okay. Kalau dia duduk antara Y dengan X ni, dia ada tenaga apa? Dia masih boleh diregang tak? Boleh. Boleh. Dan dia ada tenaga kinetik tak? Ada. Ada. So maksudnya half-half lah. Kalau dekat X ni, tenaga kinetik dia kosong sebab dia dah tak bergerak, tapi tenaga keupayaan dia maksimum. Okay, maksimum saya bagi lah nilai . Saya bagi nilai bagi awak nampak sikit. Maksimum tu katakan saya bagi 100 joule. 100 joule. Tenaga keupayaan. Okay, tenaga keupayaan dia, tenaga keupayaan kenyal dia 100 joule. Tenaga kinetik dia kosong sebab dia tak bergerak. Okay. Dekat Y ni pula, okay, tenaga kinetik dia maksimum iaitu 100 joule. Okay. Tenaga keupayaan kosong sebab dia dalam keadaan keseimbangan, dia tak terregang. So tenaga keupayaan dia kosong. So kalau dekat tengah-tengah ni, kat sini, maksudnya berapa? Separuh kan? So maksudnya berapa tenaga kinetik, berapa tenaga keupayaan? Adila. Tenaga kinetik berapa? Tenaga kinetik dia 50 . Separuh. Betul. Bagus. 50 dan tenaga keupayaan dia pun? 5. 50 joule. Sebab dia takkan musnah. Tenaga ni dia mesti sama. Kalau kita bagi 100, dia punya awalan 100, bila dia kongsi tenaga tu dia akan bagi half-half lah. Faham tak? 50 bukan 50 sebab dia masih dalam keadaan separuh. Maksudnya dia memiliki tenaga kinetik, at the same time dia memiliki tenaga keupayaan sebab dia meregang. Tapi meregang bukan tahap maksimum. Faham ke tak maksud cikgu? Faham. 50. Okay, faham Okay, good. Okay, seterusnya kita pergi kepada ni. Okay, ini saya minta Aida. Aida baca Aida. Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup.
Dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan yang tertutup adalah mala. Okey, terima kasih. Mala maksudnya tetap tak berubah. Kalau kita start tadi dengan 100 joule, okey, kita start tadi dengan 100 joule, jadi tenaga kinetik berubah 100% kepada tenaga keupayaan pun tetap sama 100 joule. Okey. Okey, kalau kat tengah-tengah 50-50 sebab dua-dua tenaga ada. Maksudnya dia mesti sama. Tu sistem tertutup. Maksudnya spring tu berayun di dalam vacuum. Tak ada rintangan udara. Sebab kalau ada rintangan udara macam buaian kan. Buaian dekat taman permainan tu, kita ayun buaian tu ataupun spring adik awak ke baby kan, kita ayunkan, lama-lama dia berhenti. Maksudnya dia ada rintangan udara yang ada geseran udara yang melambatkan pergerakan dia, last dia akan berhenti. Itu kita panggil sistem yang tidak tertutup. Ada gangguan daripada persekitaran. So kalau nak dapat betul-betul sistem yang tertutup, maksudnya kita kena consider daya lain lah. Maksudnya tak ada daya geseran. Contohnya buat dekat dalam vakum. Maksudnya vakum tu tak ada udara langsung. Tak ada jirim langsung. So barulah kita dapat satu sistem yang tertutup. 100% tenaga keupayaan tadi bertukar, katakan kita bagi 100 joule tenaga keupayaan kenyal, bertukar kepada tenaga kinetik pun 100%, 100 joule juga. 100% convert kepada tenaga lain. Dia tak ada berubah kepada tenaga bunyi ke, tenaga haba, tak ada. Okey? Itu maksudnya sistem tertutup. Faham tapi macam kita takkan dapat lah kalau dalam keadaan real, keadaan sebenar dunia nyata ni memang susah lah nak dapat prinsip kat badan tenaga tu. Sebab kita akan ada geseran udara, ada haba. Okay. So takkan dapat tenaga yang kita nak 100% tu. Okay. Macam ni lah graf dia. Okay. Bila pada kedudukan negatif A ni. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif A. Amplitude A ni amplitude, iaitu dia punya sesaran maksimum yang dia boleh ketinggian maksimum tu. Amplitude tu maksudnya ketinggian maksimum. So bila ketinggian dia maksimum, tenaga keupayaan graviti dia maksimum. So bila maksimum, tenaga kinetik dia kosong lah. Maksimum katakan 100 joule kan. Jadi satu lagi, tenaga kinetik tu akan jadi kosong. Lepas tu dia pun turun sikit-sikit, jadi tenaga keupayaan berkurang 90 joule. Tenaga kinetik akan jadi 10 joule. Kemudian tenaga keupayaan nak 80 joule, tenaga kinetik dapat 20 joule. Tenaga keupayaan turun lagi 50 joule, tenaga kinetik 50 joule. Maksudnya dia berubah sampailah tenaga kinetik 100 joule dan tenaga keupayaan 0 joule. Sebab tenaga keupayaan 0 joule sebab kedudukan kat sini tak ada H, tak ada sesaran. Sebab tu tenaga keupayaan dia kosong. Dan 100% laju. Sebab dia dapat tenaga kinetik dia 100 joule, 100%. Faham tak? Sebab itulah dia punya graf macam ni. Kalau tenaga kinetik keupayaan maksimum, tenaga kinetik akan jadi minimum. Ini separuh-separuh. Macam tu. Biar baru masuk nak habis kelas demi pun. Okey, seterusnya prinsip kat badan tenaga ini. Okey, berdasarkan prinsip kat badan tenaga, tenaga boleh berubah-ubah bentuk kan? Okey, dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan kepada tenaga yang berguna. Ini secara realiti. Suatu sistem tu hanya sebahagian kecil saja yang boleh dapat tenaga yang berguna. Sebahagian besar tu kepada tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba, tenaga geseran, macam roller coaster ni sendiri. Okay, of course ada tenaga geseran dengan landasan. Kita tak nak pun tenaga geseran tu. Alas awak boleh fikirkan apa kegunaan tenaga geseran tu. Ataupun tenaga haba yang dihasilkan. Boleh awak kumpul tenaga haba daripada geseran roller coaster ni. Kumpul lepas tu generatekan electricity ke. Tu ikut kreativiti awak lah. Tapi itu adalah tenaga yang so far ni kita tak guna lagi lah.
Tapi ada je orang fikirkan tenaga yang tak berguna tu dia akan jadi satu yang berguna. Itu kreativiti manusia. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran yang cikgu terang tadi. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem yang tertutup. Tak ada geseran, tak adalah tenaga haba. Okey, contoh. Okay, ada 5 minit lagi. Rajab 7.14 menunjukkan sebuah piston mainan. Okey, panjang spring ialah 300 mm. Jika daya 5 Newton digunakan untuk memampatkan spring, okey, panjang spring akan jadi 50 mm. Sehingga panjang dia menjadi 50 mm. Okey. 300 tak mampatkan mampatkan daripada 300 tadi jadi 50. Jadi dia punya pemampatan tu X ialah 250 mm. Aira, pelan sikit lah. Hitungkan okey, daya. Ini F, daya. Okey, hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram tu semasa bola itu ditembak keluar. Nyatakan satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan. Okey, anggapan. Biasanya anggapan ni sistem ini adalah sistem tertutup. Okay, so kita tengok cara dia. Yang pertama, berdasarkan prinsip keabadian tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring 100% akan bertukar kepada tenaga kinetik untuk bola plastik itu ditembak. So tenaga keupayaan kenyal dekat spring ni kita mampatkan so tenaga keupayaan kenyal kat sini, kemudian akan bertukar tolak bola ni bergerak, jadi bola ni bila bergerak dia ada tenaga kinetik. Yang ni tenaga keupayaan kenyal. Okay, so kita samakan sebab prinsip keabadian momentum kata jumlah tenaga tu sama. Okay, so ambil formula dia. Kalau tenaga keupayaan kenyal untuk spring ini formula dia, tenaga kinetik ini formula dia, kita samakan dan kita masukkan nilai. Okay, F daya yang kita tekan spring tu 5 Newton. And then dia punya sasaran tadi, okay, sasaran pemampatan tadi ni, okay, 250 mm. Okay, 250 mm kena bahagi 1000 sebab kita nak unit meter. M tu milimeter, so kena bahagi 1000. Kemudian kita samakan dengan setengah. M kat sini adalah M bola plastik. Ni jisim bola plastik ni. Okay, jisim bola plastik 50 gram. Okay, 50 gram awak kena tukar kepada kg. Jadi 0.05 kg. Mesti unit SI. Dan dia suruh kira halaju dia, V. So masukkan nilai semua, kira, jadikan V sebagai subjek, dapatlah V tu 5 ms negatif 1. Okay, anggapan sistem tertutup. Maksudnya tiada kehilangan tenaga haba ke apa ke persekitaran, tenaga bunyi ke, sebab kadang-kadang majlis tu ada bunyi kan. So kita anggapkan dia tak ada. Okay, tu sahaja. So saya akan sharekan kita punya video ni sebab banyak pengiraan kan. Siapa yang lemah pengiraan tu dia kena tengok 2-3 kali. Okey, saya akan bagi satu soalan quizzes merangkumi topik 7.2 dan 7.3 sebagai PBD band 3 dan band 4. Siapa yang hantar, jawablah soalan quizzes ni sampai pukul 5 petang ni. Okey, boleh tak apa, slow-slow tengok. Saya akan hantar hari ni juga video ni. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, faham. Okey, terima kasih. Itu sahajalah untuk hari ni. Okey. Ya, ada soalan? Ada soalan apa, Shna? Cikgu ada soalan. Soalan apa? Okey, minggu depan kita start presentation. Guna PowerPoint boleh, tunjuk gambar boleh. Kalau ada video, takut video tu akan lambat, jadi awak boleh share video tu kat dalam grup Telegram. Kalau boleh gambar-gambar proses-proses je lah. Kalau video tu tak ada lag, okey lah. Okay. Kita share je dekat Telegram. 2 pembentangan bila cikgu. Saya dah bagi dekat grup. So mula Isnin depan. Okay, Isnin minggu depan saya dah bagi tarikh. Saya dah bagi kumpulan mana yang akan present. Satu kumpulan dalam 30 minit.
So 2 kumpulan 1 jam lah. Okay, 2 masa. Tapi kita masuk awal sikit. Okay, sebab kita nak share screen takut awak ada masalah ke apa kan. Okay, boleh pelajar? Ada nak tanya apa-apa lagi? Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Okay. Itu sahajalah. Okay, awak boleh left group. Okay. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.